saya tertarik. Saya tak baca habis tadi, tapi kita baca sama-sama di dalam apa orang kata, di Malaysia kini oleh Kadir Jassin. Siapa pencetus sebenar langkah Dubai? Apa juga gerakan ke arah menumbang atau menunggang kerajaan adalah mengenai kuasa eksekutif dan duit. Kuasa adalah bersamaan dengan duit bagi yang memegang tampuk kuasa. Bagi yang tidak berkuasa, harta yang boleh dibeku atau disita. Kerana duit, ahli Parlimen Pembangkang berpaling tadah menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka kata mereka hendak peruntukan untuk kawasan. Justru duit memainkan peranan penting dalam apa juga gerakan menjatuh atau menaikkan kerajaan. Slogan demi agama, bangsa dan negara hanyalah penyedap kata. Yang benar-benar bersuara adalah duit. Orang putih kata money talks. Ada duit, boleh cakap. Tak ada duit, duduk senyap-senyap. Jadi tidaklah menghairankan kalau yang ditakuti oleh kerajaan Madani adalah money. Oleh sebab itulah, mana-mana pihak yang berduit atau disyaki berduit tetapi tidak menyokong kerajaan sangat dicurigai. Sejak penubuhan kerajaan perpaduan setahun lalu, agensi penguatkuasaan seperti SPRM, LHDN dan GPDRM telah menyiasat sesiapa saja yang disakinya. Bagi orang yang tahu, siasat menyiasat sudah jadi amalan biasa. Apatah lagi setelah tumbang Barisan Nasional pada 2018 dan rampasan kuasa menggunakan SD selepas itu. Sudah menjadi amalan, engkau buat kepada aku buat kepada engkau. Orang putih kata tit for tat. Saya pernah cerita bagaimana saya disoal oleh BPR, pendahulu kepada SPRM, pada akhir 90-an bersabit dakwaan keterlibatan Anwar Ibrahim dalam urusan pembelian lesen penjana elektrik bebas IPP oleh Rail Miles Sdn Bhd daripada dua individu Bumiputera. Saya adalah salah seorang ahli lembaga pengarah dan pemegang saham Rail Mile pada waktu itu. Dakwaan itu terkandung dalam SD bekas Gubernur Negara Abdul Murad Khalid pada 1999. Sepanjang ingatan saya tidak ada tindakan susulan kepada siasatan itu. Boleh jadi waktu itu kerajaan hanya tidak tahu kesahihan dakwaan Murad, khususnya kewujudan war chest Anwar. Dalam persekitaran politik duit, tidak ada ahli politik boleh kekal lama. Apatah lagi sebagai pembangkang, tambah sumber keuangan yang sihat dan penyokong sektor swasta ramai. Seperti yang berlaku dengan rampasan kuasa pada 2020 dan penggulingan oleh kluster Mahkamah UMNO pada tahun berikutnya, unsur kuasa dan duit memain peranan, sama ada duit politik atau peruntukan kerajaan. Dalam konteks Anwar, semasa Anwar sebagai Perdana Menteri mempunyai kuasa pentadbiran politik dan keuangan yang sangat kuat, melainkan beliau sendiri lemah, adalah mustahil mana-mana pihak boleh menumbangkan beliau. Peruntukan di bawah kawalan beliau belanjawan hingga hampir 79 bilion, iaitu 12 bilion di bawah Perdana Menteri dan 66.57 bilion di Menteri Keuangan. Mustahil musuh beliau mempunyai kuasa pentadbiran politik dan keuangan yang lebih besar daripada beliau. Jadi, apakah muslihat di sebalik hingar bingar mengenai langkah Dubai ini? Mungkinkah ia berasal dari pihak kerajaan sendiri bagi meneruskan naratif dan dinyah bahawa Anwar itu sentiasa dicemburui, dianiaya dan dikhianati oleh mereka yang berhati musuh? Dalam arti kata lain, Anwar sentiasa memerlukan nemesis sebenar atau khayalan untuk memberi keabsahan kepada politiknya. Itulah kaedah beliau dan penyokongnya sejak zaman protes belia tahun 70-an sehingga konfrontasi UMNO 80-an 90-an, reformasi dipecat 98 dan era di kuasa Putrajaya. Okey. Menarik ulasan daripada Kadir Jassin ini menarik. Saya setuju majoriti apa yang dituliskan, tetapi saya tidak bersetuju beberapa poin. Tetapi secara umumnya betul. The money is there. Duit itu memang memain peranan. Cuma seolah dia menulis tadi mengatakan kerana dia ada kuasa, dia gunakan intimidasi. Dia ambil contoh diri dia disiasat. Kalau dalam kes-kes siasatan yang kita lakukan, sememangnya siasatan itu berdasarkan kepada kes-kes yang benar. Dan kalau sekiranya tidak ada asas kepada tahanan tersebut, kita tak letak bawah amla, tuan-tuan. So, bila bawah amla ni, dia memang serius sudah. Arti kata, memang sudah ada siasatan yang terperinci, cuma dibekukan kerana nak melihat setiap rekod yang ada. That's why dibekukan, tak nak transaksi itu berlaku, pemindahan berlaku. That's the purpose. So, bila di bawah amla, meaning to say, proses siasatan itu dah halfway. Kes yang dia sebut tadi, kes dia tadi, Rail Mile tadi tu, hanya dakwaan. Dan lepas itu tak ada susulan. Memang betul siasatan berlaku. Because of dakwaan. Ya, bila orang buat laporan, kita kena, polis SPRM, BPR masa itu kena buat siasatan. Tapi disebabkan tiada susulan, meaning to say, dia tak jumpa apa-apa. Itu point dia. Tetapi dalam SPRM, bila dah sampai ke peringkat amla dan aset dibekukan, meaning to say, half of the investigation is already been done.
Itu point dia. Yang itu silapnya dia kat situ tadi. Now, another point bila dia kata Anwar perlukan nemesis, perlukan musuh. Sebab itu mungkin ini diciptakan. Ini diciptakan untuk nak terus mewujudkan nemesis tersebut. Baik, kalau ini diciptakan tuan-tuan, apa kata kita dengar kata Sanusi sendiri mengenai adakah benar langkah Dubai itu sebagai satu hayalan menjelma, ataupun ia satu realiti. Langkah Dubai. Katanya pemimpin Alibaba dan BN menjadi sasaran pembangkang pihak BN dah. Betul. BN dah berapa orang? Walaupun majoritinya berpihak berkaitan perpaduan kan, tapi banyak ada usaha masih ada usaha itu. Saya rasa proses yang dibenarkan oleh undang-undang boleh dijalani. Apa-apa yang dibenarkan oleh undang-undang perlembagaan. Yang unconstitutional tu tak boleh lah. Tapi yang selari dengan perlembagaan untuk menyatakan sokongan berdasar pada tu 4 orang lepas sokong tu tak ada masalah, tak ada siapa komplain. Siapa tak komplain kan? Ada puak tu seronok pula tu. Tak ada masalah apa. Kalau sokong lepas 4 orang, 5 orang tu digambarkan sebagai tindakan yang berperlembagaan berdasarkan demokrasi, tindakan sebaliknya pun biasa saja. Kalau dia boleh ambil 5, kalau kita boleh ambil 10, takkan nak marah kot. Kalau sokong dia tak apa. Kalau tak sokong, Kalau ambil 10, kita ambil 5. Okey, kita ambil 5, dia ambil 10. Kalau kita ambil 5, dia ambil 10, dia baru tambah 5, masih tak cukup. Apalah Sanusi ni. Okey. sokong dia takkan tak boleh. Tentulah boleh juga. Jadi itu proses biasa dalam demokrasi yang dibenarkan oleh perlembagaan. Saya rasa itulah loophole yang berlaku dalam Akta Lompat Parti yang menunjukkan jalan loophole tu mereka. Jadi kita lalu sajalah. Saya tak fikir dia ada langkah apa-apa lah. Ada orang kata bukan dia langkah Dubai, langkah cokek saja. Pasal benda tu dibincang, dibuat di Kuala Lumpur je pun. Tak payah pergi Dubai. Saya rasa Dubai tu dummy sajalah. Sebab dia nak pergi berjalan ke Dubai. Banyak orang pergi Dubai. Ada flight. Ya. Dah saya tak kata. Biar pergi duduk tu lah. Saya tak kata. Loophole dalam semua undang-undang ada loophole. Orang takat dadah berkilo-kilo lepas. Pasal loophole tu lah. Pasal tu saya kata langkah tu tidak di Dubai pun dibincangkan dikit. Adakah benda tu? Saya kata agak-agak ajalah. Takkan semua perkara nak pergi Dubai bincang kan. Kalau bincang di cokek macam mana? Langkah cokek lah. Ada apa sepanjang pengetahuan itu ada usaha ke itu kan? Sepanjang pengetahuan saya, Ya. ada yang saya tidak boleh maklumkan. Tidak berhasrat. Tidak berhasrat untuk mendedahkan perkara itu. Lagi suspek kan loh. Saya kata ada langkah Alostar. Ada langkah Alostar. Kalau nak dibincangkan di Alostar. Macam mana? Ada langkah Bera. Ada langkah Sembrom. Mampu ya Pak. Dah itu gurauan saja. Bagi orang ketak. Semua tu boleh dibuat. Ikut perlembagaan lah. TPM kata. Betul itu memang ada. Dia pun tak lama dah tu. Jadi pakai ketak lah. Seorang sikit. Kita ni saya mencuba pihak yang satu lagi saya bertahan macam tu lah kan. Lawan bola. Takkan kita nak biar mereka je skor. Kita tak boleh skor. Kita skor je sama. Jadi kalau kita skor je kan lama lah. Macam tu. Dah mereka skor dah. Kita skor sama. Lawan bola. Yalah tentulah takut akan kehilangan. Benda orang nak hilang tu takut. Benda kita nak pergi ambil ni. Kita seronok lah. Kalau berlaku kan. InsyaAllah berlaku.
Saya yakin akan berlaku. Saya yakin akan berlaku. Maksudnya Datuk Seri yakin kerajaan sejahtera ni tak akan bertahan sampai 5 tahun. Tak akan bertahan sampai 5 tahun. Mereka akan tumbang. Bila tak tahu. Saya tahu. Saya tahu. Tak boleh habaq. Tak boleh habaq. Menerusi peralihan semangat. Ya. Akan berlaku. Siapa tak boleh nak main ambil ubat mak saya. Saya nak jepi ayak sejuk ya bagi sejauhan. InsyaAllah boleh lena. Jap. Okey. Okey, tuan-tuan dengar kan? Akan berlaku dia kata. Kerajaan akan tumbang. Okey.